Kalau okey, semua 13, baru 12 orang ni. Ada lagi 3 orang tak join lagi. Okey, sebelum cikgu mula, sebelum kita mula, cikgu nak maklumkan kat sini mula minggu ni cikgu nak buat kelas tambahan. Seperti waktu yang sebelum ni lah, iaitu hari Sabtu pagi. Hari Sabtu pagi dalam pukul 8.30 atau pukul 9 nanti cikgu bagi tu dalam grup. Right? Semua boleh join Ke ada siapa yang tak boleh join? Boleh ke? Boleh cikgu harap boleh lah. Siapa yang tak boleh nanti bagi tahu cikgu Nanti bagi tahu dalam Telegram. Mana tu sebab mungkin korang ada tuition kat luar ke macam mana kan. Okey, jadi hari ni kita sambung kita punya ni modul 5 ledger. Alright. Okey. Ni yang masih lagi nota yang sama, modul yang sama. Latihan yang sama daripada sebelum ni. Okey, jadi untuk sebelum ni kita dah buka semua akaun. Kita dah pindahkan semua maklumat daripada buku catatan pertama ke ledger. Kita dah pindahkan daripada jurnal am, daripada jurnal khas, buku tunai runcit kita dah pindahkan ke ledger. Contoh 2 dia buat tak? Dah cikgu. Okey. Itu cikgu pesan kan, suruh buat contoh 2. Kalau sempat hari ni kita akan bincang contoh 2. Sebab hari ni cikgu nak ajar bagaimana kita nak imbangkan akaun, semua akaun yang kita dah buka, bagaimana kita nak tutup semua akaun yang kita dah buka. Sebab akaun yang kita dah buka ni perlu kita imbangkan, perlu kita tutup. Kalau awak tak imbang, awak tak tutup, maksudnya kerja tu tak habis lagi. Teknik step tu tak habis buat lagi. Ada reason dia kenapa kita kena tutup semua akaun. Okay. Alright. Okay, dah bersedia semua? Cikgu nak ajar cara nak imbangkan akaun ni. Ada sama je macam buku tunai, tak ada masalah. Kalau kita dah faham cara nak tutup atau imbangkan buku tunai, kaedah dia sama je. Okay. Jadi kita tengok yang pertama ni, akaun modal. Okay. Jadi bila kita cikgu cakap imbangkan atau tutup semua akaun, ataupun dalam soalan bagi tahu imbangkan semua akaun, yang pertama kita mesti jumlahkan. Maksudnya sebelah debit ada nilai jumlah, sebelah kredit pun mesti ada satu nilai jumlah. Jadi jumlah nilai berapa nilai yang kita nak letak? Okey, kat sini kita kena kira di sebelah debit dengan di sebelah kredit. Bahagian mana yang lebih besar nilai dia? Contoh kalau kita tengok akaun modal ni, of course kita nampak kredit lebih besar nilai dia kan, sebab kredit ada nilai. Kalau di sebelah debit kosong, tak ada nilai. Jadi of course kredit lebih besar. Okey, berapa total kesemua ni? Itulah jumlah dia. Jadi kalau kita tambahkan tambah. Okey, kita tambah semua, jadi kita dapat 12,000 kan? Kita 12,000. Okay, kan?
25,500. Okey, jadi bila kita dah dapat jumlah 25,500, maka kena letakkanlah. Jadi di sebelah kredit kita akan letakkan 25,500. Okey, di sebelah debit pun kena letakkan dengan nilai yang sama. Sebab bila jumlah ni nilai dia mesti sama, debit dan kredit. Jadi kita akan letakkan nilai yang lebih besar. Okey. Kita yang pertama mesti letak jumlah. Okey, lepas kita dah letak jumlah, okey. Kawasan yang tak cukup tadi, so kalau kita tengok akaun modal ni sebelah debit tak cukup. Okey, kita kena balancekan. Kita kena cukupkan supaya nilai di sebelah debit, sebelah kosong ni, sebelah yang kurang ni menyamai 25,500 juga. Okey. Jadi disebabkan sebelah debit ni kosong, jadi kita nak samakan jumlah, maka kita kena letak juga 25,500. Kita kena letak juga 25,500. Dan inilah dia butir yang kita akan letak sebagai baki HB. Sebab bila kita nak imbangkan akaun, nak tutup akaun, angka yang kita perlu imbangkan tu yang tak cukup tu, butir dia akan jadi baki HB. Okey, dan tarikh bila? Tarikh akan kita tulis pada akhir bulan sebab baki HB ni baki akhir. Baki akhir maksudnya mesti bertarikh akhir. Okey. Ni yang kedua lah. Jadi yang pertama tadi jumlah. Mesti dapatkan jumlah yang sama. Kemudian kawasan yang kurang, kita kena cari berapa yang perlu kita nak samakan. Itu yang nombor 2 untuk jadikan sebagai baki akhir. Okey, yang ketiga, selepas dah dapat baki akhir nilai baki akhir ni perlu dibawa ke bulan berikutnya. Perlu dibawa ke tempoh berikutnya sebab HB ni pun merujuk kepada hantar bawah. Hantar kepada bulan berikutnya, hantar kepada baki berikutnya, tempoh berikutnya. Jadi bila kita nak hantar ke tempoh baru iaitu bulan 4, kedudukan dia akan menjadi atau tempat dia akan bertentangan daripada baki HB ni. Contoh kalau baki HB ni debit, tempat baru atau tempoh baru kita akan letakkan di sebelah kredit. So tempoh baru dia pada April lah. Okey. April 1. So kita ambil 25,500. Dan butir untuk tempoh baru adalah baki BB. BB tu bawah. Alright. So dia mesti berakhir dengan baki BB. Mesti berakhir dengan tempoh baru. Baru selesai, baru lengkap, baru betul kita nak tutup atau imbangkan satu-satu akaun. Andai kata awak buat baki HB, tapi baki HB itu awak tak hantar ke bulan berikutnya, maka tak lengkap. So bila tak lengkap, baki HB ni tak akan dapat markah. Itu dari segi pemarkahan lah. Kalau bukan dari segi pemarkahan, memang kena bawa sebab kita nak patuh kepada andaian perakaunan. Salah satu andaian perakaunan iaitu usaha berterusan. Sebab bila ada baki BB, maksudnya syarikat kita akan beroperasi lagi. Syarikat kita akan beroperasi lagi untuk tempoh yang akan datang. Itu maksud usaha berterusan. Okey. Boleh faham cara kita nak imbangkan? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey. Jadi kalau tak ada, Zul faham Zul? Pak An, boleh faham tak?
Sebab benda ni kita akan jumpa sampai bab 2.5 nanti. So bila apa-apa account yang kita buat, ada baki HB, maka kena ada baki BB. Sebab kadang student ni biasalah, cikgu dah faham dah. Kadang dia malas nak bawa baki BB tu. Alright. Kita teruskan dengan akaun alatan pejabat. Okey, sama juga cara dia. Okey, sekarang kita tengok. Kita cari jumlah. Okey, kalau ikut jumlah sebelah debit 6,000, sebelah kredit kosong. Jadi kita akan jadikan 6,000 sebagai jumlah. Okey. 6,000 sebagai jumlah. Okey, and then kita cari baki yang kita nak letakkan di sebelah debit. Jadi kita letakkan juga 6,000. So inilah dia baki HB. Okay. Tarikh dia mesti akhir bulan. Okey, jadi ada baki, bila dah ada baki HB, kita bawa ke bulan baru. Tengok HB dia sebelah kredit. So baki yang kita nak bawa ke bulan baru mesti kita letakkan di sebelah debit. Okay. April 1. Butir baki BB 6,000. Okay. So sama jugalah yang berlaku terhadap akaun jualan dengan akaun belian. Terhadap akaun jualan dengan akaun belian. Okay. Jadi siapa yang dah faham tu cuba buat akaun jualan dengan akaun belian. Okay. Jadi untuk akaun jualan jumlah yang kita dapat adalah 4084. 4084. So di sebelah debit pun 4084. Okay, jadi kita kena jadikan lengkapkan 4084. Okay. Right. Dan bila ada baki HB, kita bawa ke bulan baru. Okay. Alright. Okay, jadi untuk akaun jualan, akaun belian ataupun akaun hasil dengan belanja yang lain. Ni tolong ingat ni cikgu nak beritahu satu maklumat ni. Untuk akaun hasil dengan akaun belanja, so jualan ni termasuk hasil lah. Akaun belian ni termasuk dengan akaun belanja. Okay, akaun belian, akaun hasil dengan akaun belanja, sepatutnya kita tak perlu cari baki akhir. Sebab akaun belian dengan akaun belanja ni adalah akaun nominal. Kalau ingat semula jenis-jenis akaun yang kita dah belajar. Akaun hasil dengan akaun belanja ni adalah akaun nominal. So akaun nominal ni ni mau mula ni. Ni. Jadi akaun hasil, semua akaun hasil dengan akaun belanja ni dia adalah akaun nominal. So akaun nominal ni dia sebenarnya adalah akaun sementara. Maksud sementara tu dia hanya wujud pada pada satu tempoh sahaja. Dia hanya ada pada satu tempoh sahaja. Dia tak macam akaun nyata. Iaitu dia tak macam akaun aset. Dia tak macam akaun belum terima, akaun belum bayar.
Sebab account asset, dia account ni berterusan. Berterusan sampai tempoh yang akan datang. Jadi bila berterusan, memang kita baki tu kena bawa dari setiap tempoh ke tempoh yang baru. Jadi akaun nyata ni sebenarnya bila kita buat akaun nyata, memang dia akan ada baki HB dan memang kita akan bawa ke tempoh baru sebagai baki BB. Tapi akaun nominal, dia satu tempoh sahaja. Jadi kita tak perlu bawa ke tempoh yang baru. Jadi butir dia selalunya untuk akaun hasil dengan belanja, dia ada dua, sama ada butir tu sebagai akaun perdagangan, ataupun akaun untung rugi. Di antara dua butir ni lah. Cuma benda ni cikgu tak ajar lah. Cikgu tak tulislah butir sebagai akaun perdagangan yang untung rugi. Sebab kita ni tak belajar lagi. Sebab dua-dua ni melibatkan penyata keuangan. Jadi cikgu tak ajar lagi dua-dua ni. Cuma buat masa ni kita stick pada satu kaedah sahaja, iaitu semua akaun kita cari baki HB dengan baki B. Semua akaun kita akan cari baki HB dan baki BB. Tapi sebenarnya akaun nominal, hasil dan belanja, kita akan cari butir sama ada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Sebab benda tu hanya wujud pada tempoh tahun tu sahaja. Bila tahun depan kita kena buka akaun baru. Macam hasil dengan belanja. Mungkin tahun ni kita ada komisen. Boleh jadi tahun depan kita tak ada akaun komisen sebab mungkin kita tak dapat komisen. That's why dia tak ada, kita tak akan buat baki HB dengan baki BB. Itu sebenarnya kalau awak tengok dalam buku teks, ataupun mana-mana buku latihan, kadang-kadang akaun hasil dengan akaun belanja, dia tak tulis baki HB atau baki BB, dia tak tulis. Tapi dia tulis sama ada akaun perdagangan atau akaun untung rugi. Jadi awak kena faham. Sekiranya dia tulis akaun perdagangan atau akaun untung rugi, itu akaun nominal sebenarnya, akaun hasil dengan akaun belanja. Dia takkan bawa baki HB. Cuma untuk cikgu ajar hari ni, untuk pembelajaran kita ni, semua akaun kita akan tutup. Ke baki HB dan baki BB. Boleh faham tak? Maksud dia macam ni lah. Kan kita tulis baki HB ni kan. Kita takkan tulis baki HB. Cuma kita akan tulis kat sini untuk akaun jualan, butir dia adalah akaun perdagangan. Akaun perdagangan. Jadi bila kita tulis akaun perdagangan, maka tak perlu bawa ke tempoh barulah. Ini sebenarnya untuk hasil dengan belanja. Untuk hasil dan belanja. Tapi untuk cikgu ajar ni, cikgu nak buat semua akaun ada baki HB dengan baki BB. Sebab apa? Sebab lepas ni kita nak buat imbangan duga. Ini untuk memudahkan kita faham. Lepas ni kita nak buat imbangan duga. Bila kita buat imbangan duga, kita nak ambil baki nilai daripada baki-baki setiap akaun. Macam akaun nyata, akaun modal apa semua ni ada baki BB, mungkin kita faham lah cara kita nak bawa ke imbangan duga nanti. Tapi bila akaun hasil dengan belanja, bila awak tulis akaun perdagangan, nanti awak cakap, cikgu cakap mesti bawa baki, tapi akaun perdagangan ni tak ada baki, akaun jualan ni tak ada baki. Awak tak bawa ke imbangan duga. Salah salah. Jadi nak tak nak kita cikgu kena ajar juga baki HB. Tunjukkan baki HB kat sini. Tujuan dia lepas ni kita nak bawa ke imbangan duga, awak mudah nak faham. Dalam ujian tak ada masalah. Dalam ujian awak boleh pilih mana awak nak tulis. Kalau tulis akaun perdagangan pun dikira betul. Kalau awak nak buat baki HB, baki BB pun dikira betul. Sebab ini dalam tempoh pembelajaran.
Okey. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey. Tak faham apa cikgu cakap tadi. Baik, kita tengok akaun belian. Kita tengok akaun belian. Akaun belian, jadi total dia semua 01 5 5510 Jadi jumlah dia pun 5510. Okey. Mac 31. Ini pun sama jugalah sebab dia akaun belian. Akaun belian ni akaun belanja. Jadi kita sepatutnya kita hantar ke akaun perdagangan. Perdagangan. Okey, sepatutnya. Okey. Tapi cikgu tulis bagi HP lah. Okey, jadi kita bawa ke bulan baru. April 1 bagi BB. Okey. Lihat. Seterusnya kita sambung, kita teruskan akaun seterusnya, semua akaun dia. Okey, akaun pulangan jualan, walaupun dia ada satu nilai sahaja, kita tetap kena tutup. Tetap kena imbangkan juga. Jadi macam ni contoh dia, jumlah dia memang 36, kita tahulah. So sebelah dia kredit 36. Okey. Yang ni pun sama. Pulangan jualan ni, pulangan dia akan ikut jualan dengan belian. Dia akan ikut, maksud ikut tu butir lah. Macam tadi cikgu tunjukkan kalau jualan tu sebenarnya akaun perdagangan dengan belian, maka sebenarnya akaun pulangan jualan pun kita akan hantar ke akaun perdagangan. Okey, sepatutnya. Tapi kita tutup, kita letak bagi HP lah. Right, dan kita bawa ke bulan baru. Okey. Jadi pulangan belian pun sama. 100. Okey, 100 letak M. Okey, dan bagi HP. Pun sama juga akaun pulangan, sepatutnya akaun perdagangan butir bagi HP tu. April 1. Okey. Jadi yang berkaitan jualan, belian, pulangan jualan, pulangan belian, sepatutnya bagi HB itu kita tulis akaun perdagangan. Tapi bagi hasil dengan belanja yang lain, bagi hasil dengan belanja yang lain, contoh akaun seterusnya adalah akaun faedah simpanan. Okey, faedah simpanan ni adalah hasil. Okey. Sama, kita jumlahkan. Okey. Jadi akaun faedah simpanan, hasil atau belanja yang lain, butir yang kita letak ni sepatutnya adalah kita akan hantar ke akaun untung rugi. Dia bukan akaun perdagangan.
Perdagangan tadi hanya jualan, belian, pulangan jualan, pulangan belian. Okey, 4 tadi tu itu akaun perdagangan. Selain pada 4 tadi, kalau akaun hasil dengan belanja, kita akan hantar ke akaun untung rugi. Okay. Okay, tarikh macam biasa sama akhir bulan. Okay. Jadi akaun hasil dengan belanja kita akan hantar ke akaun untung rugi. Alright. Faham Okay, cuma cikgu tak buat. Bagi tahu je sebenarnya yang betul. Cikgu tulis bagi HB juga. Okey, seterusnya akaun promosi. Akaun promosi ni akaun belanja. Akaun belanja. Jadi akaun belanja pun sama. Kita akan hantar ke akaun untung rugi. Okey. Kita akan hantar ke akaun untung rugi. Baik. Kita padam. Kita buat baki HP. Okay. Okay. Nanti kalau ada misal kata kawan-kawan ke petikaikan, kawan-kawan luar ke ataupun ada belajar tuition ke, dia tak ajar baki HB, baki BB ni, cakap je lah. Baki HB, baki BB ni supaya nak mudah hantar keimbangan juga. Itu saja. Tak ada masalah pun. Kalau misal kata awak nak teruskan perdagangan untuk rugi pun boleh. Dalam exam kan, tak ada masalah. Cuma kena faham lah. Nak pindahkan ke imbangan duga nanti macam mana. Student ni kadang kita dah buat macam tak ada baki HB, tak nak pindahkan ke imbangan duga. Salah lah. So itulah jawapan dia kalau siapa tanya. Mesti adanya kawan-kawan luar ke sekolah lain ke tanya, ataupun masa tuition ke cikgu tanya, beritahu. Cakap macam tu je lah. Kita buat baki HB, baki BB untuk akaun hasil dengan belanja ni supaya nak mudah untuk kita pindahkan ke imbangan duga. Supaya tidak berlaku kesilapan. Itu je. Okey. Jadi akaun sewa pun sama jugalah. 950. Okey. Alright, March 31. Okey, baki HB. April 1. Baki BB 550. Okey, kita teruskan lagi. Kita tutup. Bila nak tutup akaun ni memang agak penat sikit lah sebab semua akaun ni. Nasiblah di dalam exam kalau tak banyak akaun dia, tak banyaklah kita buat. Kalau ada 100 akaun, macam ni lah kita kena buat. Sebab sekarang ni dalam syarikat, dalam perniagaan ataupun dalam zaman sekarang ni, kebanyakan syarikat-syarikat besar, mereka dah mengamalkan atau menggunakan sistem perakaunan. So bila menggunakan sistem perakaunan, akaun-akaun semua ni memang dia akan create secara automatik. Kita tak perlu buat. Jadi kalau korang minat bab IT ni, apa salahnya buat sistem pasal akaun. Buat satu sistem akaun akan datang. So bila sistem tu dah siap, boleh bagi IQKL. Salahnya kan, sedekah. Sistem ni nak maintain dia memang mahal lah. Sebab harga sistem dia mahal. Syarikat-syarikat besar je yang mampu buat.
dekat U memang ada satu bidang tu. Dia panggil sistem perakaunan teknologi maklumat perakaunan. Bidang teknologi maklumat perakaunan. Jadi mungkin dia belajar buat sistem lah. Okay. Sebanyak akaun yang satu nilai ni sama je, buat je. Hello. Okey, seterusnya akaun belanja pejabat. Okey. Seterusnya akaun pos. Dah tengok dah markah exam? Siapa belum tengok tu boleh tengoklah dalam sistem ni, cikgu dah letak dah. Jadi masa kelas tambahan nanti kita akan bincangkan soalan exam dia. Kita akan tengok semua soalan exam tu, objektif dengan kertas 2 tu lah. Okey. Dan okey, ledger arm dah selesai. Kena sampai ke akaun derma. Okey, sekarang kita tutup akaun ledger khas. Okey, ledger jualan. Okey. Macam kita tengok akaun belum terima Kelab Penyempurna Nusantara. Jadi bila kita kira, sebab sekarang ni dia dah sebelah debit dengan sebelah kredit ada nilai. Okey. Bila dua-dua ada nilai, kita kena kira lah. Alright. Kena kira juga. Okay, contoh sebelah debit 1179. Okey, bila sebelah kredit kita kira pun sama 1179. Jadi sekiranya kedua-dua tempat ni ataupun mempunyai nilai yang sama, maka tiada baki HB lah. Akaun tu maksudnya dah selesai. Dah tak ada dah. Cuma kita letak je jumlah dia 1179. Okey. Jadi bila kita kira jumlah tu sama, selesailah. Tak adalah baki HB. Yang ada baki HB tu seandainya nilai di sebelah debit atau kredit tak sama. Jumlah dia tak sama, maka adalah baki HB. Okey. Then kedai sihat cerdas adalah baki HB. Yang ni akaun belum terima, akaun belum bayar. Okay, kita memang cari baki HP.
Sebab ini hutang. Kita nak tahu berapa hutang yang belum kita bayar lagi. Janganlah awak letak terus akaun untung rugi, salah lah Okey. Satu. Okay. Seterusnya akaun belum bayar Al-Amin Sendirian Berhad. Okay. 1620. Dan 1620. Tarikh akhir bulan. Okay. Baki HP. Right. April 1. Okay. Baki BB 1620. Okay. Last sekali yang terakhir, akaun belum bayar pembekal Suria Sendirian Berhad. Okey. Kalau tengok dekat sini, kita tengok sebelah debit ada RM100. 100 nilai dia. Sebelah kredit ada RM2,000. Jadi mana lebih besar? Of course lah RM2,000 kan. Jadi bila RM2,000 lebih besar, kita akan letak ke dua-dua tempat ni. Nilai dia RM2,000. Okey. Dan kemudian bahagian debit yang kurang tadi 100. So sekarang berapa lagi kita nak cukupkan supaya jadi 2,000? Berapa sepatut kita letak? Isyad. Isyad. Ada tak Isyad? Isyad ada tak tu? Ada cikgu ada. Isyad, berapa yang kita nak letak ni? Dekat akaun belum bayar pembekal Suria Sendirian Berhad ni. Letak apa cikgu yang tu? Nilai lah kita nak cukupkan. Okay, sekarang ni kan sebelah debit RM100, sebelah kredit RM2,000. Tambah 1,900 1,900. Jadi 1,900 lagi yang kita tak cukup lagi sebelah debit. Jadi nilai 1,900 yang kita akan letak. Okey. Jadi yang ni kita letak tarikh akhir dan butir dia adalah baki HB. Okey, ini contoh kalau dua-dua bahagian ada nilai tapi tak sama. Dan kita bawa ke bulan baru April 1 baki BB. Okey, yang kita bawa ke bulan baru ni mesti nilai baki HB dia. So sekarang nilai baki HB ni 1,900, jadi yang kita bawa adalah 1,900. Selesai. Bukan 2,000. Bukan jumlah, kita bawa nilai baki HB itu yang ke bulan berikutnya. Okey, selesai. Right, setakat ni ada soalan nak tanya untuk kita imbangkan akaun, cari baki HB, baki BB. Ada soalan tak nak tanya? Azmi, ada nak tanya? Faris, Luqman, Uzair, Sakinah. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada cikgu. Tak ada you. Semua faham cara nak tutup akaun. Sama sebab kita dah buat dah sebelum ni, iaitu kita buat apa ni? Buku tunai.
kan. Kaedah teknik dia sama je sebenarnya. Cuma hari ni kita mantapkan lagi, kita fahamkan lagi betul-betul cara kita nak imbangkan akaun. Jadi bermula lepas ni, apa-apa akaun yang kita jumpa dalam soalan ke, dalam mana-mana latihan ke, kena tutup dan kena cari baki akhir dan bawa ke bulan baru. Okey. Seterusnya. Seterusnya. Jadi cikgu teruskan dengan imbangan duga. Sebab okey. Dan kalau kita refresh refresh semula, ingat semula apa berkenaan kitaran perakaunan. Berkenaan kitaran perakaunan, iaitu proses kita nak merekod. Jadi mula-mula sekali adalah dokumen. Kita kena dapatkan dokumen. Lepas dokumen, kita pindahkan ke buku catatan pertama. Proses yang kedua lah. Proses yang ketiga atau step yang ketiga, daripada buku catatan pertama ni kita pindahkan ke ledger. Okey, kita dah selesai dah buat ledger. Kita dah tutup semua akaun yang kita buka dalam ledger. Lepas yang kita dah selesai dalam ledger, kita akan pindahkan baki-baki ledger ni, kita akan pindahkan ke imbangan duga. Jadi yang ni boleh dibuat dalam satu soalan. Kalau dalam exam boleh jadi satu soalan. Biasanya kalau keluar dokumen, dia suruh minta sampai ledger. Boleh jadi satu soalan. Ataupun bila dia bagi buku catatan pertama, dia minta kita buat sampai imbangan duga. Boleh jadi satu soalan. Jadi akhir tahun nanti memang akan ada lah soalan macam ni. Exam akhir tahun nanti sama ada daripada dokumen sampai ledger ataupun daripada buku catatan pertama sampai imbangan duga. Jadi cikgu harap step-step kita nak pindah ni awak kena master lah, kena mahir, kena faham. Jadi masa kelas tambahan nanti kita akan buat je latihan macam ni. Kita akan rujuk soalan-soalan percubaan yang ada. Okey. Jadi kita teruskan dengan imbangan duga sebab lepas kita dah siap ledger, kita nak pindah ke imbangan duga. Okey, apa dia imbangan duga ni? Nama dia memang imbangan duga. So apa dia? Imbangan duga ni adalah satu penyata yang mana nilai-nilai yang kita ambil ni, kita ambil daripada semua baki-baki yang ada dalam ledger. Jadi kalau kita tengok maksud kat sini pun, senarai baki-baki debit dan kredit yang diambil daripada akaun-akaun dalam ledger. Tadi kita dah buat kan? Setiap ledger, setiap akaun ada baki. Iaitu baki HB dengan baki BB. Jadi baki itulah yang kita akan bawakan ke imbangan duga. Baki itulah yang kita akan bawa ke imbangan duga. Okey. Tujuan dia sebab apa? Okey, bila kita dah bawa baki tu, imbangan duga ni nanti, daripada imbangan duga ni nanti, kita akan dapat yang pertama, kita akan dapat menyemak ketepatan catatan bergu. Kita dapat semak sama ada betul atau tidak catatan bergu yang kita buat. Sebab bila kita nak buat ledger, kita gunakan sistem catatan bergu. So kita nak pastikan sistem catatan bergu kita tu betul ataupun tidak, maka imbangan duga ni lah yang akan membantu kita bagi tahu betul ke tidak kita buat. Macam mana dia bagi tahu? Okey, kejap lagi cikgu explain. Okey, yang kedua daripada imbangan duga ni juga kita dapat menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. Daripada imbangan duga ni juga kita boleh tahu
sama ada pengiraan kita betul atau salah. Memang kadang simple je, 4 tambah 2, 1 tambah 1. Tapi bila dah banyak sangat, kadang-kadang boleh jadi salah. Normal lah tu. Dah banyak sangat benda yang kita nak tambah tolak, kadang salah tekan kalkulator. Jadi imbangan duga ni lah yang bantu kita bagi tahu pengiraan kita betul ataupun tidak. Okey, seterusnya daripada imbangan duga ni juga, dia membantu kita untuk menyemak ketepatan proses pemindahan daripada buku catatan pertama ke ledger. Jadi daripada imbangan duga ni pun dia akan bagi tahu kita teknik kita betul ke tidak nak pindahkan daripada buku catatan pertama ke ledger. Okay. Jadi kat situ kita boleh agak dah. Kita boleh dapat ketiga-tiga ni. Jadi kita boleh buat semakan sekiranya tak tepat. Kita tahu mana kita nak rujuk, kita nak betulkan. Macam mana kita nak check. Sekiranya kita dapat tahu bahawa salah satu ni tak tepat. Okey. Dan yang keempat, tujuan imbangan duga ni adalah untuk memudahkan penyediaan penyata kewangan. Sebab objektif kita untuk Form 4 ni memang nak sediakan penyata kewangan bagi sesebuah syarikat. Tak sampai lagi. Cuma salah satu fungsi imbangan duga ni dia memudahkan kita. Dia memudahkan kita. Alright, untuk menyediakan penyata kewangan. So nanti bila kita masuk bab penyata kewangan, imbangan duga ni akan membantu kita untuk penyediaan penyata kewangan. Ini adalah dia fungsi atau tujuan kenapa kita kena buat imbangan duga. Alright. Jadi macam mana cara kita nak tahu? So bila kita buat imbangan duga, macam mana kita nak tahu kita catatan bergu kita betul, pengiraan kita betul, proses pindahan kita betul. Imbangan duga yang kita sediakan tu nanti mesti seimbang. Imbangan duga yang kita sediakan mesti seimbang. Iaitu seimbang dari segi jumlah debit dan jumlah kredit. Sebab dalam imbangan duga tu nanti kita akan buatkan senarai jumlah debit, kita akan buat senarai jumlah kredit. Dan jumlah debit dengan kredit ni mesti seimbang. Kalau jumlah debit 10,000, jumlah kredit pun mesti 10,000. Jadi kalau seimbang, maksudnya catatan bergu kita betul, pengiraan kita betul, proses nak pindah kita pun betul. Dan dia mudahkan kita untuk buat penyata kewangan. Tapi kalau tak imbang, contoh dapat belah kredit 9,000. Total jumlah belah kredit dapat 9,000, jumlah sebelah debit 10,000. Jadi tak imbang, tak balance. Jadi bila tak seimbang, mungkin kita salah buat catatan bergu, mungkin kita salah kira, mungkin kita salah nak pindahkan. Dan bila tak imbang juga, dia takkan membantu kita untuk buat penyata kewangan lah sebab tak imbang. Okey, ini kemuncak dia bila kita nak pindahkan ni. Bila proses pindah buku catatan pertama ke ledger, imbangan duga ni lah kemuncak dia. Kalau seimbang, maka bergembiralah dengan bunyi-bunyi mercun kan. Seronok akaun kita seimbang. Kalau tak seimbang, berdukalah. Menangis tak berlagu lah kita. Sebab bila nak semak tu, kena semak daripada awal. Kena semak daripada buku catatan pertama. Lepas tu semak ledger. Okey. Nampak ni contoh. Contoh bila kita nak buat penyata imbangan duga. Okey, kita boleh buat dalam bentuk T. Sama ada dalam bentuk T. Bentuk T ni bentuk account. Istilah dia. Account kan bentuk T ni, nampak ni. Ni bentuk T kan. Ni bentuk account. Okey. Ataupun kita boleh sediakan dalam bentuk lajur ataupun dalam bentuk penyata. Jadi kalau bentuk account, kita fahamlah di sebelah kiri ni adalah debit. Di sebelah kanan ni adalah kredit.
Kalau dalam bentuk penyata, kita kena sediakan 3 laju. Okey, iaitu laju pertama ni butir. Laju kedua ni debit. Cikgu tulis kena tulis debit. Laju ketiga ni adalah kredit. Ini kalau bentuk penyata. Okey. Dan butir-butir yang kita nak letakkan dalam imbangan duga ni, contoh kenderaan, akaun belum terima ahli ni, bank semua ni, modal apa semua ni kan. Jadi butir-butir ni kita ambil daripada nama akaun yang kita dah buka dalam ledger. Ini semua ni adalah nama akaun yang kita dah buka dalam ledger. Kan dalam ledger kita ada buka akaun-akaun, akaun S, akaun alatan pejabat, akaun jualan, akaun belian. Jadi nama-nama tu akan jadi sebagai butir kita lah. Sama penyata pun sama juga. Okey. Jadi akaun mana yang kita nak letak sebelah debit? Akaun mana yang kita nak letak sebelah kredit? Okey. Daripada ledger yang kita buat tadi, akaun yang kita buat tadi, okey, yang kita akan letak di sebelah debit, yang ni, yang nilai-nilai yang kita letak sebelah debit ni, awak kena rujuk baki BB. Baki BB yang berada di sebelah debit. Baki BB tempoh baru. Jadi mana-mana akaun yang baki BB ni berada di sebelah debit, bila kita pindahkan ke imbangan duga, maka dalam imbangan duga kita letak di sebelah debit. Okey. That's why cikgu tadi cari baki BB tadi kan, baki HB, lepas tu dapat baki BB kan, supaya ni lah reason dia. Kita mudah nak pindahkan ke imbangan duga. So bila kita dah dapat baki BB, kita boleh tahulah dalam imbangan duga kita nak letak sebelah mana. Sama juga nilai di sebelah kredit ni. Okey. Jadi kita akan ambil nilai baki BB daripada akaun yang berada di sebelah kredit. Okey. Boleh faham apa yang cikgu bagi tahu ni? Boleh cikgu. Ada soalan ke? Ada soalan ke nak tanya? Mudah je bila kita dah tahu teknik dia tu kan. Mudah je sebenarnya. That's why kita buat baki BB tadi So bila kita pindah ke imbangan duga, kita tahu di mana kedudukan dalam imbangan duga. Ataupun kalau dalam soalan, dia tak bagi baki BB. Contohlah. Contoh. Ada satu akaun. Ini contoh dalam soalan. Kadang-kadang dalam soalan memang dia tak bagi. Contoh cikgu letak sini akaun modal. Contoh dia. Dia letak dekat sini. Lepas tu. Dan dia bagi jumlah. Okay. Dia buat macam ni je. Soalan dia suruh pindahkan ke imbangan duga. Jadi bila dia suruh pindahkan ke imbangan duga, sekarang dia tak bagi baki BB. Baki BB tempoh baru. Jangan ambil yang tempoh lama ni. Bukan baki BB yang ni. Bukan yang ni. Tak nak. Kita nak baki BB tempoh yang baru. Jadi sekarang ni bila dia tak ada baki BB. So sama ada kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Baki BB dan kita pindahkan ke imbangan duga. Ataupun kalau awak tak nak buat baki BB ni, boleh je rujuk baki HB ni. Cuma bila kita rujuk baki HB, kita pindah ke imbangan duga, dia akan bertentangan lah. Pun boleh juga ikut mana yang awak mudah faham, rasa mudah faham.
Kalau rasa nak juga baki BB, nak juga je kan. So buatlah sendiri baki BB tu. So bila kita dah dapat nampak baki BB tu, okey, baru kita pindahkan ke imbangan duga. Ataupun kalau rasa tak nak buat macam tu, okey, kita ambil daripada baki HP ni sahaja. Tapi bila kita pindah ke imbangan duga, dia mesti bertentangan ataupun kontra lah. So kalau HB dia debit, dalam imbangan duga dia mesti kredit. Itu kalau kita ambil daripada baki HB. Yang ni soalan kalau dalam soalan. Memang bila cikgu cek soalan kan, bila cikgu tengok soalan ada je akaun dia bagi ledger tapi tak ada baki HB. So bila kita nak kena pindahkan baki account tapi tak ada baki BB yang baru. So itu pun nak kena faham juga. Okey. Ataupun itu cara kita ambil daripada baki BB dengan baki HB. Ataupun kalau kita dah mahir, kita dah orang cakap dah mahir lah, memang dah faham dah. Bukan dah tahu dah akaun ni. Dah tahu, kita gunakanlah yang ableh ni. Konsep ableh. Aset belanja dalam imbangan duga dia mesti debit. Sama juga Semua akaun aset, akaun belanja dia mesti debit, nampak? Semua akaun aset belanja. Jadi bila kita buat akaun tu kita tahu okey, akaun modal, akaun modal bukan liability, equity bukan. Akaun latah pejabat aset, okey kita tahu dah. Aset mesti debit. Okey, akaun belian belanja, okey akaun belian mesti debit. Akaun sewa belanja, akaun belanja mesti debit. Akaun belum terima aset, so akaun belum terima mesti debit. Itu kalau dah faham macam tu pun boleh, tak ada masalah. Manakala liability equity hasil dalam imbangan duga kita akan letak di sebelah kredit. Kita akan letak di sebelah kredit. Liability kredit, hasil kredit, modal atau equity pemilik pun kredit. Okey. Ini cara kita formula untuk kita buat imbangan duga. Okey. Boleh? Ada soalan nak tanya? Okey. Tak ada senang kan imbangan duga? Imbangan duga tak susah pun. Kalau dia tanya tujuan dia, jawablah salah satu. Ada 4 tujuan. Fungsi tujuan samalah tu. Kalau dia tanya maksud dia senarai baki debit dan kredit daripada ledger. Okey. So sekarang ni kita akan buat imbangan duga. Jadi mana kita nak buat, kita ambil daripada contoh satu ledger tu. So tadi kita dah buat account, kita dah tutup. Daripada contoh tadi, kita terus buat imbangan duga. Okey, jadi untuk buat imbangan duga, cikgu cadangkan ataupun cikgu nak galakkan kita buat imbangan duga menggunakan format bentuk penyata. Bila dalam kertas 2, kalau keluar soalan macam ni, imbangan duga, sediakan imbangan duga, cikgu galakkan kita jawab dalam bentuk penyata.
boleh tak nak buat dalam akaun? Boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu galakkan jawab dalam bentuk penyata. Okey, and then bila cikgu dah galakkan jawab dalam bentuk penyata, janganlah awak terlupakan terus bentuk T tu, bentuk akaun Sebab soalan objektif dia boleh tanya dua-dua. Ni kan cikgu cakap, cikgu suruh jawab dalam bentuk penyata. Dah akaun lupa. Bentuk akaun dalam bentuk akaun tu lupa. Sekali objektif keluar bentuk akaun. Dah pening. Tak ingat. Okey, jadi bila kita buat dalam bentuk penyata, kita kena buat 3 laju. Dan dalam exam nanti nak mudah, kita jawab dalam kertas journal lah. Sebab kertas journal dah ada line-line ni. Kalau awak jawab dalam kertas testpad, kena buatlah laju ni sendiri. Jadi kalau kita jawab dalam kertas journal, line-line ni dah ada, jadi kita tak perlu bazir masa nak buat line. Okey. So yang pertama, mesti ada nama syarikat dengan tajuk. Okey. Imbangan duga ni sebab imbangan duga ni penyata ataupun laporan keuangan. Salah satu laporan keuangan. Setiap laporan keuangan mesti ada nama syarikat dengan tajuk. Okey, kita berdasarkan contoh satu ni, nama syarikat contoh satu ni ialah apa ya? Cikgu lupa dah. Atikah Enterprise ke? Yes, Atikah Enterprise. Okey. Atikah Enterprise. Okey, dan tajuk tajuk untuk imbangan duga ni, okey ni tajuk dia. Imbangan duga pada ini kena betul-betul imbangan duga pada tarikh akhir bulan, tarikh akhir tempoh tu iaitu kalau ikut soalan ni pada 31 Mac 2020. Okey, tajuk ni kalau salah boleh jadi salah jadi tajuk kena betul. Mesti ada nama syarikat dan mesti ada tajuk. Okey, and then ruangan pertama ni, lajur pertama butir, tak payah tulis butir pun tak apa. Okey, and then lajur kedua kena tulis debit and then RM. Lajur yang ketiga kena tulis kredit. Okay, RM. Okay. Okay dah. Cikgu ajar cara nak buat. Okay, jadi bila dah siap, okay, kita pindahkanlah satu-satu akaun semua akaun dalam ledger kita pindahkan satu per satu. Okay, kita mulakan dengan akaun modal.
Ya. Okey, kita pindahkan akaun modal dulu. Jadi akaun modal, kita tulis modal cukup. Akaun tak perlu pun tak apa. Dan modal, kalau kita tengok akaun modal, baki BB berada di sebelah kredit. Jadi modal kita akan letak di sebelah kredit. 25,500. Diikuti dengan akaun alatan pejabat. Okay. Alatan pejabat. Siapa yang dah faham tu boleh buat untuk akaun yang seterusnya. Okey, alatan pejabat sebelah debit 6,000. Okey, diikuti dengan jualan. Jualan di sebelah kredit 4084. Okey. Diikuti dengan belian. Kalau kita tengok belian berada di sebelah baki bibi, berada di sebelah debit, 5,000 10. Okey. Kemudian akaun pulangan belian. Okay. Pulangan belian. Pulangan belian. Pulangan jualan dulu. Okay, pulangan jualan. Okay, pulangan jualan debit. Okay. Dan pulangan belian. Pulangan belian kredit. Faedah simpanan. Okay. Faedah simpanan baki bibi. Kredit 75. Seterusnya promosi. Promosi debit 2,300. Sewa. Sewa debit 550. Okey. Sudah habis akaun sewa. Dah
Okey. Lepas sewa gaji. Okey. Gaji setelah debit 600.5. Okey, lepas gaji diskaun diberi. Okey, diskaun diberi debit 43. Kemudian alat tulis. Alat tulis pun debit 50. Kemudian belanja pejabat. Okey, belanja pejabat debit 40. Pos. Pos debit 15. Kemudian derma. Derma debit 70. Okey. Seterusnya, akaun belum terima, akaun belum bayar. Okey. Jadi, akaun belum terima, Kelab Pimpong Nusantara tak ada baki HB, jadi jangan pindahkanlah ke ni, ke ledger, keimbangan duga. Cuma untuk kedai sihat cergas ada baki BB, so kita kena pindahkan. Tapi kena tulis akaun belum terima. Akaun belum terima. Okey, dan nama kedai tu, kedai sihat cergas. Dan di sebelah debit 2,500. Kemudian akaun belum bayar. Okey, and then ada dua syarikat kat sini. Iaitu yang pertama Al-Amin Sdn Bhd. Di sebelah kredit 1620 dan satu lagi pembekal Suria. $1,900. Okey. Kita dah pindahkan semua. Alright, bila dah pindahkan semua akaun ke dalam imbangan duga, okey, jangan imbangkan dulu sebab kita tak habis lagi. Tak habis pindahkan lagi. Memang dalam semua akaun dalam ledger kita dah pindahkan. Tapi sebenarnya tak habis lagi. Kenapa cikgu cakap tak habis? Sebab kita tak pindahkan lagi baki yang ada dalam buku tunai dan buku tunai runcit. Sebab kan imbangan duga kan baki-baki debit dengan kredit. Jadi mana-mana yang ada baki, semua kena pindahkan ke imbangan duga. Jadi buku tunai pun ada baki, buku tunai runcit pun ada baki. Dan cikgu pun pernah cakap, buku tunai runcit dengan buku tunai itu sebahagian daripada ledger. Jadi kena pindahkan juga ke imbangan duga. Alright. Jadi apa butir kita nak letak? Okey, contoh dalam buku tunai runcit, buku tunai. Okey, kita ada lajur tunai dengan lajur bank sebab tunai dengan bank yang ada baki kan. Kalau tengok buku tunai sini. Yang ada baki BB. Jadi bank dan tunai lah butir yang kita akan letak dalam imbangan duga. Okey.
So kita letak kat sini. Bank tunai. Okay, tunai 3,300. Bank 12,410 ke 140. 140, sorry. Bank 12,140. Okey. Dan daripada buku tunai runcit, kita akan letakkan butir tunai runcit. Okey. Kita akan letakkan butir tunai runcit. Berapa nilai dia kita nak ambil? Kita ambil yang baki BB itulah iaitu 75. Baki BB butir 75. So itulah kita letakkan. Okey, cuba kira. Tengok imbang tak imbangan duga kita ni. Cuba kira jumlah debit dengan jumlah kredit sama tak? Cuba seorang bagi tahu berapa jumlah. Cikgu, Ya? yang buku tunai tu cikgu ambil kat baki HB Baki HB dengan baki BB. Sebab baki BB tu, baki BB kan, cikgu ada bagi tahu tu ada perubahan. Cikgu salah type. Kalau ikut nilai baki HB 12,140. Tapi dekat bank tu cikgu letak nilai lain kan. Jadi yang betulnya 12,140. Cikgu ada pernah bagi tahu, so betulkan dah tu. Kalau misalnya kata nak ambil baki HB pun boleh juga. Cuma kontra lah cikgu cakap Berapa? Dapat tak? Kira-kira. Tengok imbang tak buku tunai? Buku tunai pula. Imbangan duga. Kira tak ni?
Dapat berapa? Sebelah kredit kita dapat 33,279. Sebelah debit tunai tu baki HB ya kelas 3,300. Cikgu salah tulis. Okey. Tunai ni 3,300, jadi kita akan dapat juga 33,279. Okay, jadi seimbang. Maka imbangan duga kita seimbang. Bermaksud proses catatan bergu kita betul. Pengiraan kita pun betul. Kemudian cara kita nak pindahkan daripada buku catatan pertama ke ledger pun adalah betul. Jadi kalau tak imbang, kenalah rujuk semula. Alright? Okey, dapat tak? Semua dapat Dapat. Okey. Okey, jadi kalau semua dapat, okey, ada soalan nak tanya tak? Ada soalan? Ke ada yang tengah tidur ni? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak contoh 2 ni cuba buat sampai imbangan duga. Okey. Contoh 2 ni cikgu nak awak buat sampai imbangan duga dan cikgu nak awak hantar dekat cikgu sebelum last hari Ahad. Hantar dekat Google Classroom. Okey. Jawapan contoh 2 ni ledger dengan imbangan duga. Okay, hantar dekat Google Classroom. Nanti dekat Google Classroom cikgu akan letakkan untuk latihan contoh 2 ni. Sebelum hari Ahad ni. Sebelum hari Ahad. Hari Ahad ni last lah. Okey, jadi kalau tak ada soalan, cikgu rasa cikgu stop sini dulu. Okey, jadi kita akan sambung minggu depan. Okay. Dan jangan lupa hari Sabtu ni kita ada kelas tambahan. Kita akan bincang soalan exam yang lepas. Okay. Pukul berapa? Pagilah. Paling awal 8.30. Kalau lewat sikit pun pukul 9. Tak lama, sejam je. Cikgu buat sejam je. Okey, jadi itu saja. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita boleh bersurai. Kalau ada soalan, boleh tanya. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Cikgu. Okey, Terima kasih cikgu. sama. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Okey.